I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kes ataupun satu lagi berita panas berkaitan dengan video adun bincang rasuah yang melibatkan 8 adun. Ada juga yang tertanya-tanya, siapakah 8 adun ini? Adakah daripada kepimpinan kerajaan ataupun daripada kepimpinan politik? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku seterusnya. Namun saudara-saudara, baru-baru ini SPRM pula dalam satu artikel yang dikongsikan melalui Malaysia Kini bertarikh 13 November, SPRM tahan warga Bangladesh bergelar datuk. SPRM menahan seorang warga Bangladesh bergelar datuk atas dakwaan memohon kuota pekerja migran bagi projek yang tidak wujud. Suspek yang juga pengarah syarikat didakwa membuat 2 permohonan kuota melibatkan 600 pekerja. 2 permohonan ini melibatkan pembayaran levy kira-kira RM650,000 dan RM460,000. Kata sumber SPRM seperti dipetik FMT. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan sebuah agensi pekerjaan Bangladesh membuat laporan polis yang membabitkan 3 rakyat Malaysia didakwa menyamar sebagai wakil kerajaan terlibat dalam siasatan berkaitan pengubahan wang haram, pemerasan dan pemerdagangan manusia terhadap pekerja Bangladesh. Semakan Malaysia Kini mendapati ketiga-tiga individu yang didakwa menyamar sebagai wakil kerajaan Malaysia itu memegang gelaran seperti Datuk Seri, Datuk dan Doctor of Business Administration. Bagaimanapun, salah seorang daripada individu terbabit menafikan tuduhan itu kepada Malaysia Kini dengan syarat identitinya dirahsiakan. Laporan polis tersebut menyebabkan pihak polis Bangladesh mengeluarkan surat kepada cabang Interpol di Malaysia meminta penangguhan sistem pengurusan berpusat pekerja asing FWCMS yang dimiliki oleh Bestinet Sdn Bhd. Polis Bangladesh juga memohon perintah ekstradisi terhadap pengasas Bestinet Aminul Islam Abdul Nur dan rakannya Ruhul Amin. Permintaan ini dibuat susulan dakwaan terhadap kedua-dua lelaki itu membabitkan pengubahan wang haram, pemerasan dan pemerdagangan manusia pekerja asing. Ini pasti satu lagi pendedahan daripada SPRM yang mengejutkan. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, baru-baru ini kita terima satu berita yang cukup menggemparkan. Nak cakap rasuah, memang dari dulu kita sudah dengar banyak saja perkara yang berlaku melibatkan rasuah. Bahkan bukan saja melibatkan rakyat biasa, tetapi melibatkan kepimpinan politik. Dan yang terkini adalah berkaitan dengan pemimpin ataupun yang memegang jawatan tertinggi bagi negeri, mungkinkah menteri besar, mungkinkah ketua menteri. Yang pasti 8 adun yang viral baru-baru ini berkaitan dengan video bincang rasuah. Persoalannya, siapakah adun ini? Adakah mereka memang benar-benar menteri besar ataupun ketua menteri ataupun memegang jawatan yang tertinggi di sebuah negeri? Dan persoalan seterusnya, di negeri manakah perkara ini berlaku? Saudara-saudara, ada satu artikel yang menyebut nama Ketua Menteri Sabah. Dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, nak cakap Ketua Menteri Sabah terlibat, kita tidak boleh cakap begitu. Tapi dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini, lagi pendedahan, saya Ketua Menteri, kamu CEO. Video tambahan itu tidak termasuk 8 video dakwaan perbualan rasuah melibatkan 8 adun.
Perkongsian daripada Malaysia kini, dalam perkembangan terbaru dakwaan skandal rasuah, seorang pemberi maklumat mengeluarkan video tambahan. Di samping 8 video perbualan rasuah melibatkan 8 ahli politik, menurut pemberi maklumat itu, video itu dikeluarkan untuk perhatian Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saya mahu serahkan semua bukti kepada tuanku. Saya tidak tahu bagaimana. Oleh itu, saya keluarkan video ini melalui media, katanya. Video itu menunjukkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management Sdn Bhd John T. Enggihon. John T. Enggihon menuduh Ketua Menteri Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Menurut pemberi maklumat, video itu direkam pada 1 Oktober dengan persetujuan Enggihon. Saudara-saudara, kalau benar perkara ini sampai ke tahap yang amat serius sehingga kes mahkamah, dan kalau benar mana-mana ketua menteri di Malaysia ini, mana-mana adun di Malaysia ini yang terlibat dengan kes ini, adakah dengan ini mereka akan serta-merta dipecat? Darjah kebesaran yang mereka ada hari ini akan ditarik balik. Dan apa pula nasib kepada yang mengeluarkan maklumat ini? Menurut pemberi maklumat itu, video itu dikeluarkan untuk perhatian Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Mungkinkah tidak selamat lagi bagi pemberi maklumat itu pada hari ini sehingga ada berita yang di mana beliau perlu diberikan perlindungan oleh SPRM kerana telah membuat pendedahan ini. Kita nantikan saja apa akan berlaku seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang. Saudara-saudara, kita dikejutkan dengan satu lagi kematian. Pemergian yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di seluruh Malaysia. Kematian ataupun pemergian, perginya satu lagi legenda politik Malaysia yang bergelar Tun dan juga yang pernah menjadi ahli parlimen, pernah menjadi menteri keuangan. Beliau adalah Allahyarham Daim Zainuddin. Setelah disahkan oleh Peguam Daim Zainuddin, ini adalah respon ataupun antara kenyataan awal Tun Mahathir. Kita juga tahu Mahathir dan Daim Zainuddin adalah rakan seperjuangan, adalah rakan baik. Doa Mahathir buat Daim dikongsikan melalui Malaysia Kini bertarikh 13 November. Menyambut kabar duka pemergian sahabatnya, Daim Zainuddin, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengutuskan doa agar pemimpin itu diberikan keadilan. Dalam hantaran ringkas melalui media sosial pagi ini, Mahathir jelas menunjukkan rasa kecewa atas apa yang berlaku ke atas Allahyarham Daim. Ya Allah, adililah Daim berasas keadilan. Berilah tempat kepadanya di akhirat sebagai pejuang bangsa. Saya hanya mampu berdoa. Akan kita bersama kembali di masa tertentu. Amin ya rabbal alamin, katanya. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan bekas Menteri Keuangan berusia 86 tahun itu meninggal dunia di Hospital Asunta di Petaling Jaya. Peguam Daim Gurdial Singh Nijjar mengesahkan perkara itu. Allahyarham yang bermula sebagai tokoh korporat sebelum dibawa masuk menyertai politik oleh Mahathir itu meninggalkan seorang isteri, Naimah Abdul Khalid, dan 5 cahaya mata. Daim pertama kali dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 1984. Mahathir yang menjadi Perdana Menteri ketika itu. Dia berkhidmat dalam kabinet sehingga 1991. Hubungan akrab di antara kedua-dua mereka
sekali lagi terzahir apabila Mahathir semasa menjadi PM buat kali kedua pada 2018 melantik Daim sebagai pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan. Mahathir berkata, dia kehilangan sahabat yang berjuang bersama-samanya untuk bangsa, negara dan agama. Saya sedih tidak terhingga. Sepatutnya dia disanjung kerana sumbangannya kepada perjuangan. Tetapi di akhir hayatnya, dia diherdik tanpa sebab. Tanpa sebab kerana dendam. Inikah balasan yang menimpa kerana dendam, katanya. Mutakhir ini, Daim menjadi perhatian selepas SPRM memulakan siasatan ke atasnya berhubung dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Dia turut didakwa mahkamah atas kegagalan mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset meliputi 38 syarikat, 25 bidang tanah dan hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Pada Desember tahun lepas, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan komersial bernilai tinggi miliknya. Naimah turut didakwa di mahkamah atas dakwaan serupa. Manakala LHDN mendakwa dia memiliki tunggakan cukai berjumlah RM313 juta. Sudah pasti apa yang menimpa keluarga Daim Zainuddin ini berkaitan dengan siasatan SPRM. Kes mahkamah ini tetap akan diteruskan. Namun saudara-saudara, sudah pasti berita duka cita ini paling dirasai oleh istri kepada arwah Daim Zainuddin.